Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kerahiman Allah SWT tidak boleh dibayangkan. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha Memberi Maaf. Allah SWT sangat sabar. Maksudnya apa? Maksudnya orang buat tak baik pada dia, dia masih rahim dan karim lagi orang, bagi makan lagi semua. Cakap yang tak betul, sangat tak betul terhadap Allah. Masih Allah beri dia makan, minum, lagi dia tak sedar, terus lagi. Sampailah satu limit lah, sangat tinggi punya limit, baru Allah tangkap dia. Manusia ni bila Allah tu rahim, karim, biarkan aja dia. Dia silap sangka pula, dia ingat Allah tu tak ada. Aku cakap apa, buat apa pun tak ada pun. Macam Yazid Allah tak tangkap pun. Tengok nanti bila sampai tahap tu, limit dia lah. Saya tak tahu lah, limit Allah tu tinggi, dia tangkap dia. Sebab manusia kalau tak ditangkap, dia ingat Allah dah tak ada lah. So Allah tangkap manusia ni kerana supaya dia tahu Allah melihat dia, memerhati dia, mendengar apa saja yang dia buat. Allah Maha mendengar. Kita bila tak ada apa, kita ingat mana bolehlah terus lagi buat benda buruk tu. Kita nak bertaubat. Bukan macam Allah tak tahu, Allah tak ada, Allah tak nampak, macam Rashidi. Jadi orang Yahudi dia jumpa Nabi, dia cakap perkataan buruk yang Allah tak ajar mereka dia cakap. Tapi dia orang kata, kenapa tak ada apa-apa berlaku kat kami? Kalau Nabi ni betul Rasul, kalau dia Rasul, tentu kita kena, Tuhan akan buat satu bagi kita. Dia orang tahulah, dia orang kan ahli kitab, tapi tak ada pun. Itulah manusia selalu. Allah bukannya sekali buat tu kena dah. It takes some time lah. Bila Allah ambil tangkap Karun, bukan mula-mula dia dah engkar. Dia dah buat hal dengan Musa. Dia dah menganggap Musa ni tak ada apa, bukan Nabi. Dia cakap macam-macam kat Nabi, buat fitnah lagi. Itu Allah tak boleh tahan. Itu limit dah. Cakap buruk pada Nabi, pada Rasul, menghalau dia orang, membunuh, itu Allah terus sampai zoom. Sebab dia nak bunuh Nabi, nak halau, mana boleh Allah biarkan. Kekasih dia, kekasih Allah. Allah SWT istihad, siapa yang buat
siapa yang memusuhi kekasih aku akan isytihar perang kat dia. Ini orang tak banyak faham ni. So banyak yang memusuhi saya, dia tak tahu saya kekasih Allah. Cakap buruk tentang saya. Sedikit je hati rasa, dah Allah isytihar dia musuh Allah. Macam mana orang yang diisytihar dia musuh Allah boleh jadi orang beriman? Kalimah dia pun Allah tak terima. Kalimah dia yang ucap. Jadi orang yang memusuhi Nabi-Nabi, Rasul, dan orang naik Nabi, maka dia tak boleh jadi orang Islam lah. Dia jadi orang munafik. Sebab kalimah tak diterima. Dia ucap kalimah, bergerak sana bergerak situ macam orang Islam, cakap macam orang Islam, orang pun tak tahu dia munafikin. Tapi Allah, pada Allah dia munafikin, dan kalau dia mati dia takkan masuk syurga punya. Di sini banyak orang jadi munafikin disebabkan memusuhi walau sikit pun kekasih dia. Kekasih dia beza dengan orang beriman beramal soleh. Beriman beramal soleh dapat tahap iman yang Allah kendaki, yang Allah terima, dan amal baik yang Allah boleh terima. Bukan baik sangat pun amal tu. Maknanya tahap yang boleh diterima sebagai baik lah. Macam Samad, diterima baik, tapi bukan baik sangat. Iman tu diterima, bukan betul sangat. Macam tu. Beriman beramal soleh. Mereka ni kalau dimusuhi tak lagi. Allah tak buat tindakan instannya. Biasalah beriman soleh. Kalau orang buat tak baik pada orang yang tak beriman beramal soleh, memang Allah biar aja lah. Kamu berdua lah buat hal. Takkan ku bantu. Biar. Jadi sekarang ni orang beriman beramal soleh, orang kekasih Allah ni bukan orang biasa pada Allah. Allah SWT bila kasih, dia kasih betul. Bukan kasih dia tahap rendahnya. Kita kalau kasih Allah pun tak tahap macam mana Allah kasih kita. Jadi dia memang tak boleh terima lah. Kekasih Allah tu minta duit hari jadi, minta duit hari raya, tak nak bagi. Dia minta tak nak bagi. Itu Allah kata kau punya duit, aku punya duit tu. Jadi Allah akan tangkap dia. Tak terima dia jadi orang Islam. Kan? Kalau dia suruh kita engkar, tak terima. Yang memusuhi perintah-perintah Rasul, yang menentang perintah Allah dan perintah Rasul, menentang. Jangan kita sampai tahap tu menentang. Tak boleh terima dengan perintahnya, kalau tak mau menentang. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sangat pengasih penyayang pada kekasihnya lah. Allah semua pengasih penyayang pada hamba-hambanya. Tapi tak sama Allah punya kasih karim rahim pada kekasih dia. Memang Allah kasih pada semua hamba dia. Dia menciptakan manusia. Takkan pula kasih tu dia tak marah pula orang tu. Kalau dah above limit pula. Macam tu. Dan tujuan dan maksud Allah tangkap manusia supaya manusia ni sedar Allah tu ada. Dan Allah merhati, Allah melihat. Tapi dah terlambat lah. Macam Karun tu. Bila dia dah masuk dalam apa? Dengan masuk dalam tanah, harta dia pun Allah masukkan dalam tanah. Dan dia waktu tu minta tolong kat Musa. Dia patut tolong pada Allah. Tapi macam mana dia nak minta tolong kat Allah? Allah tak ada kan?
So yang dia nampak Musa lah. Dia minta tolong Musa. Musa tak nak tolong dia. Musa kata minta maaf lah kan. Allah kata kalau Karun ni minta tolong kat aku akan tolong dia. Jadi nak bagi tahu kita sayang Musa pada umatnya tak sama. Kasih dan rahim Allah pada hamba-Nya tinggi. Kalau Karun sekali dia minta ya Allah kan. Tapi Firaun waktu dia nak mati, dia kata, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Kan? Allah SWT dengar ayat dia punya sama. Dan Allah jawab lah. Tapi dah tak boleh tak boleh dah terlewat kan. Allah tak terima waktu macam tu. Siapa mengucap. Dan nampak dia terima tak boleh terima. Jadi Allah kata kau akan simpan kau punya mayat lah. Supaya kau ni, supaya orang lihat kau dan orang tahu kau ni lah orang yang melawan Nabi, yang menyerang Nabi. Firaun tu. Tapi orang yang pergi tengok mayat Firaun tu, bila dia tengok dia cakap ya Allah, tak ada sebut. Yang dalam hatinya jahatnya orang ni. Itu je lah. Dia tak kata inilah berlaku pada mereka yang melawan Nabi-Nabi, yang melawan Allah. Sesungguhnya pelihara aku ya Allah dengan daripada jadi orang macam orang ni. Tak ada orang dia. Dia tengok je. Kan? Sebab semua hati semua tak ada cahaya. Kan? Tak ingat Allah. Tengok laut, tengok cantik semua, pergi habis duit berjalan sana, berjalan situ. Hanya nak kasih mata ni rehat sikit. Pandang jauh, pandang hijau. Bukan nak lihat kebesaran Allah. Kebesaran Allah tak nampak. Kat sini tak nampak, mana pun tak nampak. Selagi mata hati tu buta. Kita tak nampak kebesaran Allah dengan mata ni tuan. Pakai mata paling baik punya lah. Nampak semua sungai, laut. Tak nampak kebesaran Allah tu. Macam mana Yazid sekarang, mana dia nampak? Dan mampu dia masak tu kan, dia tak nampak ikan. Tak nampak. Apa tak nampak? Makan je tak. Masak je. Tak ada berfikir. Macam mana Allah buat kambing ni, Masya Allah dengan kambing ni. Bila makan pula ingat Allah, bila masak ingat Allah, bila tidur ingat Allah. Itu tak ada. Kenapa tak ada? Buta. Mata hati buta. Buta tu macam mana buta tu? Buta tu tak ada cahaya lah. Dekat mata kita ni kalau tak ada cahaya masuk dia dan sampai kat retina tu yang di belakang mata kita dan sampai ke otak kita tak nampak. Walau mata kita nampak ni, tapi cahaya tak ada masuk. Gelap di dalam. Tak boleh nampak. Walau mata nampak bagus. Maknanya cahaya tak ada. Itu cahaya yang ini. Yang ini cahaya Allah mana? Bukan fizikal cahaya. Cahaya tu tak ada. Cahaya Allah. Dekat hati, dekat hati, umpama macam kita cakap hati kan, tapi bukan hati tu. Hati tu kepercayaan. Dalam kepercayaan tu gelap. Hati tu gelap. Jadi itu sebab tak nampak kebesaran Allah. Tak berzikir. Tengok apa pun tak ingat Allah. Tak berzikir lah. Jadi orang dia nak jadi orang berzikir, dia buat zikir. Illallah, la ilaha illallah. Dia tak macam tu. Dia tak boleh masuk. Zikir tu amalan. Tapi dia bukan amalan untuk supaya kalimah tu masuk dalam. Dia bukan amalan supaya kalimah masuk dalam. Kalimah tu tak boleh masuk dalam melainkan Allah masukkan. Dan Allah tak akan masukkan melainkan pada orang yang sangat Allah sayang. Itu dia orang tak tahu. Kalau setakat duduk berzikir tak buat Allah sayang.
Kerana Allah tak ada dalam hati kita. Berzikir pun tak ingat Allah. Bukan tengok gunung je tak ingat Allah. Tengok sungai pun tak ingat Allah. Berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Tak ingat Allah. Wallahi, betul tak? Kau ingat tak Allah masa kau berzikir? Ha? Tak ada. Jadi, dan tu nama zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Waktu kita datang majlis kenduri apalah, doa selamat lah kan. Ada waktu tu imamnya afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana ingat? Kita akan ingat dalam Allah berzikir bila hati kita bercahaya. Itu yang dia orang salah. Dia orang nak buat amal tu jadi sebab untuk la ilaha illallah masuk. Tak boleh. Sebab tu tak masuk-masuk. Betul dia ambil berzikir ribu-ribu pula. 5,000 zikir. Masuk terima. Sampai masuk. Dia bukan, hati tu bukan di dada tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan tu. Jadi salah faham lah. Basically ini salah faham. Akibatnya apa? Salah amal. Salah amal akibatnya tak ada kesan lah. Lepas tu dia perasan sendiri, saya kenal Allah. Dia dah berzikir tu, dia dah kenal Allah. Ada satu tarikat tu, dia orang berzikir dengan tok guru dia dekat Ulu Langat. Pong, duduk kat sana. Yalah sampai bergerak badannya. La ilaha illallah. Jadi dah terangkat lah badan. Sampai terkeluar surau, jatuh. Begitu punya dahsyat zikir. Tak masuk dia. Jadi mereka salah faham. Nak masukkan kalimah ni bukan kerja kamu, bukan amal zikir tu. Ni kerja Allah. Allah akan masukkan dia bila Allah sangat suka pada kamu. Bila kamu buat amal paling Allah suka. Bukan zikir tu. Mengajak orang kepada Allah. Itu. Di lorong-lorong, di jalan-jalan macam Nabi-Nabi. Itu. Lepas tu dianiaya pula dia orang. Itu sabar je. Diam. Itu Allah memang. Allah kata dia hina kau kerana aku tau. Dia orang tu hina kau kerana aku. Kerana kau ajak aku akan muliakan kau. Jadi Allah naikkanlah iman dia. Naikkanlah darjat dia. Sebab Allah mana boleh tahan orang dihina kerana kerja dia. Lepas tu Allah tak buat apa-apa. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tak suka buat tu, tapi dia buat juga untuk sukakan aku. Itu yang Allah mahu. Kita kalau buat yang Allah suka, yang kita suka, namanya tak mujahadah. Bila kita buat benda kita suka kan. Jadi oleh kerana itu Allah buat kita tak suka lah, supaya kita mujahadah. Allah boleh buat kita suka, tapi untuk kita mujahadah, Allah buat kita tak suka. Walaupun dah lama buat gas, masih tak suka ni. Sama bila sorang-sorang. Tapi kita buat juga kan. Terpaksa lah buat. Kalau lemah, kalau kita tak berhati-hati, nanti ambil sak marah, nanti tak buat gas. Itu tak boleh. Kita tak buat gas ni, nanti sak marah, nanti pukul kita. Nanti aku punya kemaluan dia potong dia. Habis. Kalau buat gas kerana itu tak dapat lah. Saya berat ni, saya tak suka. Tapi buat je untuk sukakan Allah. Memang saya tak suka. Allah buat kita tak suka sebab Allah nak duga kita. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia menduga kita itu bukannya untuk benda tak baik datang ni, untuk kita punya iman naiklah kalau kita melawan. Melawan keinginan kita. Kita buat juga untuk sukakan Allah. Nanti dia naik tu. Dia sampai bila-bila lah gas tu memang tak boleh suka. Jadi makin mudah lah kalau ada hal-hal
yang kita suka nak buat, kita tak nak buat lah gas tu. Ya. Kalau ada pilihan lah. Sibuk sikit. Sibuk sikit lah. Ada hal lah. Sibuk urusan dunia lah. Biasanya sibuk dan seronok. Sibuk tu dapat duit. Kalau sibuk tak seronok, teringat juga nak buat gas tu. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini sama pula dah lah tak suka buat gas tu. Sampai tu kena marah pula dia orang. Atau kena pukul macam sahabat kan. Jadi tentulah Allah takkan biarkan. Kerana aku kau buat ni, kau susah, aku akan muliakan kau bagi iman. Macam tu. Allah SWT bukan tak nampak, bukan tak lihat yang kita susah kerana dia. Sebenarnya dia buat macam tu. Tapi kalau kita tak nak susah, Allah tahulah. Jadi kalau kita tak nak susah kerana dia, semua nak susah kerana diri sendiri, nak cari dunia. Macam Sufyan, dia susah payah untuk dia cari dunia, duit, susah payah. Tiga apa ni, satu malam pergi kerja, dia pergi dia. Orang semua tidur, dia pergi kerja. Orang sembahyang tarawih, dia pergi dia. Sebab waktu kerja dia sedia susah payah untuk diri dia kan. Itu Allah tak ada lah cakap, oh kau tak. Allah bukan nak duit tu. Yang Allah SWT sayangnya, bila kita ajak orang kepada Allah, kita tak ada duit. Jangan nak duit pula, nanti habislah kerja kita. Kita sebenarnya suka buat kerja sebab dalam gacha dapat duit. Jadi kita jangan minta duit. Kerana ceramah kita, kerana kalau kita ceramah dapat duit, kita seronok lah buat ceramah kan, dapat nama. Jadi bila kita buat bukan untuk dia, kerana dia, mana dia nak suka amalan tu, walaupun amalan tu bagus. Kena buat untuk dia. Dan kerana tu kita sedia susah. Dia perintah pula sabar. Kalau siapa marah kau sabar, kita sabar. Jadi itu sebab iman naik. Kalau kita tak nak sabar, kita marah juga orang tu, dah kita tak ikut perintah Allah kan. Mana dia nak suka? Jadi tuan-tuan bapa yang itu menyebabkan Allah masukkan kalimah tu. Allah kata, kamu susah ni kerana aku, kerana ajak orang pada aku masukkan kalimah tu dalam hati kau. Itulah yang kena dibuat, bukannya ambil tarikat. Bukan masuk tarikat ini, lepas tu lompat tarikat lain. Tarikat ni tak ada zaman Nabi dulu. Kalau betul lah, dia mesti ada zaman Nabi kan. Ada sahabat-sahabat ikut tarikat ini, ikut tarikat itu, tak ada pun. Lepas tu dia cakap ini tarikat sampai Nabi. Kenapa tak ada amalan tu dibuat oleh sahabat? Ada Abu Hurairah berzikir, dia seorang berzikir. Itu amalan. Macam semayang, puasa, itu amalan. Tapi semayang tak jadi betul kalau iman tak ada. Zikir tu tak boleh betul kalau iman tak ada. Banyaklah berzikir tapi tak ingat Allah. Banyaklah semayang, tak ingat Allah. Banyaklah puasa, tak ingat Allah. Jadi lebih lagi takkan buat untuk sukakan Allah lah. Ya Allah pun tak ingat. Banyak baca Quran tapi bukan untuk Allah. Sebabnya kalimah tu tak ada dalam, cahaya tu tak ada. Dan untuk cahaya tu ada bukan dengan berzikir, bukan dengan semayang, bukan dengan puasa, dengan kerja dakwah. Macam Nabi-Nabi, Rasul-Rasul buat. Untuk sukakan Allah. Yang ini orang semua tak faham, dah tak nak buat. Nak buat yang senang. Berduduk berzikir, itu kira senang sikit. Dia tak kira, dia kalau kita nak masuk kalimah ni, Allah masukkan kalimah dalam hati, kita tak boleh pilih yang amal senang. Amal yang melaluinya Allah masukkan kalimah. Itu kita kena buat walaupun susah. Walaupun susah kena buat. Kita tak boleh kata, tak maulah, saya nak berzikir. Bukan agama ni agama kita. Ini agama Allah SWT. Kita tak boleh pilih ikut saya. Dan untuk kalimah tu masuk, cinta dunia kena keluar dari hati kamu.
Harta kamu kena korban harta kamu sendiri. Bi amwalikum wa anfusikum. Diri dan harta kamu. Tak boleh suruh orang, engkau buat kerja dakwah bagi pihak saya. Saya bagi kamu duit 1,000 sebulan, kau buat gas untuk saya. Tak boleh. Kamu kena sendiri guna duit kamu, harta kamu, dan kamu sendiri kena keluar. Tak boleh. Orang kaya mungkin kata, aku sibuk nak buat duit. Kau buatlah untuk aku. Rashidi, bagi kau 5,000 nak pergi India, bagi kau 3,000. Rashidi pun nak ambil. Rashidi pun tak betul guna harta orang. Orang tu pun tak betul kerana tak buat kerja. Bagi harta sebab dia tak nak buat kerja. Dia bagi Rashidi yang tak ada harta supaya buat kerja. Rashidi pun tak dapat faedah. Dua sama. Jadi semua tipu daya. Orang kaya pun kena buat kerja. Dan korban harta dia. Orang miskin pun kena buat kerja, korban harta dia. Dan kalau bini dicinta, tinggalkan dia. Duit dicinta, belanjakan dia. Bini dicinta, tinggalkan dia. Anak dicinta, tinggalkan dia. Iaitu keluar jalan Allah lah. Buat usaha tempatan bukan untuk keluarkan cinta bini, bukan nak keluarkan cinta anak, untuk keluarkan cinta diri. Cinta diri. Maknanya ialah cinta diri ni suka apa? Dia mulia. Tapi pergi untuk dihina. Itu Rashidi tak dapat buat. Hasil kerja tempatan Rashidi kosong. Sebab tak buat dakwah dengan sabar. Balas buruk dengan baik. Jadi kalau kita buat kerja di tempat kita, di mana kita lahir, di mana kita bergaul, orang semua kenal kita, itu kalau kita buat gas, memanglah orang kata, kau bila masa kau jadi baik ni, dia kata. Kami dah tahu dah kau dari dulu lagi. Kalau kat Gombak ni tak ada menjadah sangat buat kerja tempatan ni. Orang tak kenal kita. Cuba tempat yang kita lahir, yang kita besar, di situ kita buat. Semua orang kenal. Itu bawa harga diri keluar. Kau ni bila jadi baik ni, Rashidi, dia kata. Dia panas saya dengar cakap tu. Wish, kau ni wah aja. Kau siapa? Dah kalau melayan orang tu cakap, kau bila jadi baik, Rashidi? Cuba nak dakwah ni. Rashidi pun meletup. Dia tak boleh lah. Saya kena diam. Dia makcik, betul. Saya dulu orang buruk. Tapi saya bukan Rashidi yang dulu. Sekarang ni saya Rashidi yang telah dipilih buat kerja Nabi. Macam itulah Musa AS cakap pada Firaun. Firaun cakap, kau bila jadi baik ni? Kau dulu kan bunuh orang. Itu kes pun belum selesai lagi. Jadi Musa itu yang dia takut nak pergi jumpa Firaun tu. Nanti Firaun tangkap dia, masuk dia dalam penjara. Allah kata tak. Jangan takut. Dia tak ada kuasa nak penjarakan kau. Aku. Jadi Firaun cakap kat dia lah, kamu dulu kan kami yang pelihara kamu. Kamu kan duduk kat istana dengan saya. Bila pula kau jadi baik dan ada orang kau bunuh? Musa cakap, saya bukan Musa yang dulu. Saya sekarang Musa Rasul Rabbul Alamin. Saya sekarang Musa pesuruh Allah. Itu yang mujahadah tu. Kami bukan tak tahu kau ni siapa. Dia kata, Yazid, kaki perempuan, dia kata, kat kampung. Diam. Memang betul makcik. Cakap dengan dia apa? Cakap dengan dia apa? Memang betul. Makcik. Tapi saya bukan Yazid yang dulu. Makcik ada lagi kakak lain. Saya sekarang Yazid yang dipilih buat kerja Nabi. Saya dah bertaubat, makcik. Makcik tak boleh terus tengok buruk saya yang dulu tu dan tak nak dengar cakap saya. Sekarang saya Yazid yang baru. Ada? Kau kan ada buat hal dengan anak aku, kata dia. Sampai sekarang anak haram tu ada depan aku. Nak kena pergi jumpa makcik tu. Sampai ataupun pakcik tu. Kerja tempatan ni kan. Semua orang, kami tak nak dengar kamu. Kamu penipu. Kami tak mau dengar cakap kamu. Kamu
apa ilmu kamu ada. Itu akan dapat buat kerja tempatan di tempat kita betul lah. Tak ada. Kalau hijrah ke Kuala Lumpur ni macam Azli ni, tak dapat dia. Saya buat gas di kampung saya sekejap je. Orang kampung tu tak adalah mau marah saya, tapi kat belakang saya dah cakap Nasuha ni macam mengajar itik berenang. Dia cakap ke bapak saya pun sampai kat saya supaya saya dengar. Dia awak ni nak dengar cakap saya. Saya budak baik kat kampung tu. Kat situ pula dia pusing. Saya mengajar, saya buat baik, pergi semayang kat masjid. Kecil lagi saya pergi. Saya tak ada tinggal seorang. Orang kampung pun tahu Nasuha budak baik, budak pandai, pergi sedar. Apa lagi dia nak cakap? Dia tak cakap kau bila pula jadi baik. Dia tak jadi baik. Dia cakap apa? Mengajar itik berenang. Maknanya kami ni dah tahu agama lah Nasuha. Tak payah nak ajak-ajak kami. Tu orang-orang Sungai Cu. Tapi kerana saya dapat kerja kat KL, saya pun tak boleh duduk kampung berulang-alik. Masa tu bukannya transport very goodnya. Kereta pun tak ada, duduklah kat Kuala Lumpur, naik bas mini, duduk Ampang. Jadi tuan-tuan bapa ini kerja tempatan, hilangkan harga diri kalau buat betul-betul. Tapi kita paling tak suka kerja tempatan. Oh, ini saya tak suka. Duduk kat Kuala Lumpur yang orang semua tak kenal pun tak suka, tak sedih lagi. Bayangkan buat di tempat ni yang orang semua tahu kita sejak kecil lagi. Lepas tu kita jahat pula. Macam Rashidi. Cuba kau buat dekat Perlesa, tempat kau yang lain. Itulah tempat yang baik, bagus, yang kita kena buat. Jadi Allah bagi kita perintah semua ni ada maksud dia. Buat kerja dakwah di tempat sendiri, buat kerja dakwah di seluruh dunia. Semua tu kita kena buat. Untuk maksud mengubat kita lah. Allah mengubat kita supaya mau keluar cinta semua dan kalimah tu masuk. Kalau ini tak buat, zikir je, illallah, la ilaha illallah, itu je. Tak boleh. Buatlah, kalau tak setuju dengan saya, buat. Nanti kita tengok siapa betul. Cuba fikir baik-baik. Betul tak cakap saya tu? Kalau betul, jangan buat itu je. Saya bukan kata zikir jangan buat. Saya bukan kata semayang jangan buat. Kena buat ni dulu. Dapatkan Allah masuk dalam dulu. Nanti kalau kamu dah alam-alam, la ilaha illallah, betul-betul ingat Allahnya. Betul-betul bila baca Quran air mata semua keluar. Bila baca faham lagi. Semayang khusyuk. Puasa ikhlas. Barulah amalan-amalan tu semuanya jadi suci. Dan Allah terima lah, dan naiklah dia punya kedudukan. Iman bagus, amal bagus. Dia bukan amal bagus dulu baru iman bagus, tak. Jadi amal untuk baguskan iman tu, itu amal satu. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Atau mengajak manusia kepada Allah. Kerja Nabi-Nabi. Ini semua kerja yang kena dibuat oleh semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, dan semua yang ikut Nabi dan Rasul-Rasul. Dari dulu sampai sekarang. Okey guys.